Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kita akan berkongsi satu kisah salah seorang daripada tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau merupakan seorang lelaki yang buta yang telah Allah turunkan sebanyak 16 ayat kerana kehebatannya. Dan ayat-ayat ini akan sentiasa dibaca sehinggalah berlakunya kiamat. Siapakah orang yang diturunkan 16 ayat ini? Menegur Nabi SAW dalam salah satu daripada siri dakwah Nabi SAW. Beliau merupakan salah seorang dari dua tukang azan Nabi SAW. Dan beliau dibinkan kepada ibunya yang bernama Atikah yang digelar sebagai Ummi Maktum, iaitu ibu kepada seorang anak yang buta. Beliau adalah daripada asal keluarga Mekah dan berbangsa Quraisy atau daripada kabilah Quraisy. Namun tidaklah beliau di kalangan bangsawan, orang kaya dan ternama. Beliau hanyalah di kalangan orang-orang biasa, apatah lagi tidak mempunyai penglihatan. Maka keadaannya adalah sama seperti keadaan para sahabat yang lain yang memeluk Islam dan sentiasa ditindas, dipandang rendah dan dikeji oleh orang-orang Quraisy. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Beliau di kalangan as-sabiqin al-awwalina ila al-Islam. Di kalangan orang-orang yang terawal memeluk Islam. Dan beliau merupakan orang yang sangat suka menghafal Al-Quran. Bahkan ada ketika beliau datang bertemu Nabi SAW untuk bertanya, adakah di sana ayat-ayat yang baru diturunkan untuk aku hafal? Sedangkan Nabi SAW jika turun sahaja ayat, Nabi akan terus membacakannya. Merasakan mungkin ada ketika dia ketinggalan, dia akan pergi cari Nabi SAW. Dan inilah halnya. Dan dalam keadaan dia pula tidak dapat melihat. Tentulah bila dia merasai kewujudan Nabi, mengetahui keberadaan Nabi yang hampir dan dekat dengannya, dia akan sentiasa mengambil peluang untuk bertanya kepada Nabi SAW, hal nazalat suratun jadidah atau ayatun jadidah? Wahai Rasulullah, adakah telah turun satu surah yang baru atau ayat-ayat yang baru daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu daripada kerajinannya bertanya kepada Nabi SAW tentang Al-Quran ialah pada ketika suatu hari Nabi SAW sedang berhadapan dengan ramai di kalangan pembesar Quraisy. Nabi SAW bukan selalu dapat bersua dengan pembesar-pembesar Quraisy untuk bercakap tentang Islam dan mereka mendengar dengan baik kepada Nabi SAW. Kecuali pada hari itu, di kalangan pembesar Quraisy ini ialah Utsbah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham atau dikenali sebagai Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah, ayah kepada Sayyidina Khalid, dan beberapa orang lagi pemuka dan pembesar Quraisy sedang
dakwah oleh Nabi SAW. Nabi menceritakan kepada mereka tentang hakikat Islam. Ketika itu datang Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum menghampiri Nabi SAW, lalu berkata, "Ya Rasulullah, allimni mimma 'allamakallah." Tuan-tuan umpan dirahmati Allah. Dia mai dekat Nabi, dia kata, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku apa yang Allah telah ajarkan kamu. Yang ni, jika ada ayat Al-Quran yang telah turun, sampaikanlah ia kepadaku." Tuan-tuan umpan dirahmati Allah, menjadi perangai orang Quraisy di zaman jahiliyah ketika itu, orang-orang kaya, bangsawan tak boleh duduk dalam satu majlis dengan orang miskin dan tidak berkedudukan. Kira-kira kalau mereka singgah di satu tempat, satu kedai, duduk di satu tempat, orang yang bukan setaraf dengan mereka kena beredar. Maka melihat sahaja datangnya atau Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum menghampiri Nabi SAW, maka Nabi berpaling daripadanya dan timbul sedikit riak pada wajah Nabi yang agak tidak senang dengan pertanyaan ketika itu. Karena Nabi SAW sangat mengharapkan orang-orang Quraisy yang hebat-hebat ini memeluk Islam walau seorang dua. Karena apa? Islamnya mereka akan mengislamkan orang-orang bawahan mereka. Kerana Nabi sangat mengambil berat. Dan Nabi sangat tahu perangai orang Quraisy ni. Bila ada orang miskin, orang yang lemah di kalangan hamba atau orang-orang yang biasa datang menghampiri, mereka akan terus meninggalkan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berpaling sebentar daripada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum dan terus bercakap, berbual dan berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Namun belum sempat Nabi menghabiskan percakapannya dengan orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikatnya Jibril alaihi salam. Ketika itu Nabi menundukkan pandangannya dan seolah-olah ada sesuatu yang sangat berat yang sedang menekan kepalanya. Kemudian dibacakan kepadanya oleh Jibril dan kemudian Nabi membacakannya pula kepada orang yang ada ketika itu. Kata Allah, "Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra." Dia bermasam muka dan berpaling. Datang teguran daripada Allah ke atas Nabi SAW. Tidaklah kata para mufassirun bahawa Nabi melakukan kesalahan. Tidak. Namun sebagai orang yang sangat hampir dengan Allah, apa-apa yang menjadi biasa bagi kita orang biasa, itu tidak biasa bagi orang yang dekat dengan Allah seperti para anbiya. Demikianlah kalau kita baca sebab kenapa Allah menyuruh Nabi Musa alaihi salam keluar menuntut ilmu, mencari seorang alim untuk berguru dengannya, hanyalah kerana bila Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh salah seorang di kalangan kaumnya, "Ayyun nasi a'lam?" Siapakah yang paling alim? Kata Nabi Musa alaihi salam, "Ana." Aku yang paling alim. Dasarkan pengetahuan Nabi Musa, Taurat yang turun kepadanya, Allah boleh bercakap langsung, secara langsung dengannya, tentulah dia yang paling mengetahui. Namun jawapan itu yang betul bagi orang kita ni, kita kata betul. Tapi bagi orang-orang yang hampir dengan Allah, itu tidak boleh. Turun teguran daripada Allah, menyuruhnya untuk pergi menuntut, dan perjalanan menuntut ilmu itu sangat sukar dengan perkara-perkara yang begitu jauh untuk dijangkau oleh fikiran walaupun seorang Nabi alaihi salatu wassalam.
Demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca perbuatan itu sebagai salah satu daripada cara dakwah. Kerana Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum telah memeluk Islam. Adapun mereka ini yang bukan senang untuk mereka diam mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak terus menjaga keadaan itu. Moga-moga bila Nabi bercakap, terus bercakap tanpa mempedulikan orang lain, kecualilah pembesar-pembesar Quraisy ini, mereka sebahagian atau keseluruhan mereka memeluk Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmahnya yang tersendiri. Kata Allah, dia bermasam muka dan berpaling ketika datang kepadanya seorang buta. Siapakah al-a'ma di sini? Man huwal a'ma? Hadzal a'ma huwa Sayyiduna Abdullah bin Ummi Maktum. Yang buta disebut dalam Al-Quran ini ialah Sayyiduna Abdullah bin Ummi Maktum. Tuan-tuan umpan dirahmati Allah. Itu jangan dipandang pada keadaan seseorang, fizikalnya, pakaiannya, pemilikannya, tetapi apa yang ada dalam hatinya, akhlaknya, ibadahnya, hubungannya dengan Allah. Dia adalah orang yang sangat menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sentiasa rindu kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sebagai pengajaran haruslah memberi sedikit pengecualian kepada orang-orang yang memiliki kekurangan. Ya, hari ini kajian sains perubatan menunjukkan kepada kita pelbagai latar belakang anak-anak yang dilahirkan. Autism contohnya, yang autism itu pun ada banyak cabang. Yang autism tak boleh bercakap ada, yang boleh bercakap tak boleh berhenti pun ada. Yang main sampai tak tahu masa nak berehat, nak baca tak boleh, tapi main game pandai. Ni macam-macam ni. Hak ni tak boleh disamakan dengan anak-anak yang normal yang lain. Masya Allah. Kena bagi sikit pengecualian. Apabila dia seorang yang tidak nampak, dia tak dapat merasai suasana yang sebenar yang ada di hadapannya. Bismillah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Telah selesai 16 ayat itu diturunkan kepada Nabi dan Nabi membacakannya di hadapan orang ramai ketika itu. Dan ini menunjukkan bahawa tidaklah Al-Quran itu direka oleh Nabi, kerana ayat-ayat yang turun itu adalah ayat teguran ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kalau kita yang reka sendiri buku atau apa yang kita tulis, lepas tu kita masukkan unsur yang menegur dan menyalahkan kita, kita takkan buat benda tu. Kita akan catat yang elok-elok sahaja. Ya, ini bukanlah satu kemurkaan Allah, tidak. Ada satu kitab nama dia Itabullahi ala Rasul. Teguran-teguran Allah ke atas Rasul. Ia bukanlah bererti Nabi seorang yang melakukan kesalahan, kerana Nabi dan para anbiya yang lain tak boleh terdedah kepada melakukan kesalahan. Itu akan mengurangkan hak dan juga kehebatan mereka. Tapi sebagai pengajaran juga kepada kita, maka Allah turunkan teguran. Semoga ia diambil panduan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bacakan, maka bermula sejak hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuliakan kedudukan Sayyiduna Abdullah bin Ummi Maktum. Jika dia datang kepada Nabi, Nabi akan mintanya duduk dekat dengan Nabi. Bila ada sahabat yang dah duduk rapat dengan Nabi, Nabi kata, bagi jalan sikit untuk Abdullah bin Ummi Maktum duduk dekat dengan aku. Jika dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan segera menjawabnya. Dan jika tidak kelihatan pada pandangan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan terus bertanya tentang Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Ke mana dia? Adakah dia sihat? 3 hari dah tak nampak. Masya Allah. Dan sedangkan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini,
kerananya turun 16 ayat yang menegur Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tentulah ketika turunnya ayat-ayat itu lalu dibacakan oleh Nabi SAW, pembesar-pembesar Quraisy itu segera berpaling daripada Nabi SAW kerana merasakan seorang buta yang miskin, yang orang biasa itu lebih besar bagi Nabi SAW berbanding mereka yang hebat itu. Allah Subhanahu wa taala tidak memilih untuk memberi hidayah kepada seseorang kerana pangkat dan kedudukannya, latar belakang keluarganya yang hebat, kekayaan yang dimiliki, tidak. Tetapi siapa yang terbuka hatinya untuk menerima kebaikan, Allah akan segera mencapai tangannya, memberi hidayah dan taufik, sentiasa memberi petunjuk kepadanya, memimpinnya kepada jalan yang benar. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita jangan jadi orang yang tunggu orang mai cerita, mai habaq, apatah lagi 5-6 kali. Ini masalah. Kemudian kita duk kata tak apa, tunggu Ustaz, nanti nah, tengoklah dulu macam mana. Hidayah tak akan datang kepada golongan yang begini. Pembesar-pembesar Quraisy ini bukan orang yang tak kenal Nabi SAW. Ketika mereka memusuhi Nabi, harta-harta mereka yang banyak masih ada di rumah Nabi SAW. Disimpan oleh Nabi SAW kerana mereka tak percaya antara satu sama lain. Mereka percaya tentang amanah Nabi SAW, tapi mereka tidak percaya, bahkan menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi terhadap penyembahan kepada Allah yang Maha Esa. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Apabila Allah mengizinkan kepada umat Islam di Mekah untuk berhijrah, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum di antara yang terawal berhijrah ke Madinah, dia dan sahabatnya Sayyidina Mus'ab bin Umair. InsyaAllah kita akan cerita juga tentang kisah beliau. Mereka berdua ni di antara yang terawal datang ke Madinah. Selalunya kita hanya dikisahkan tentang utusan pertama atau pendakwah pertama Nabi SAW yang diutus ke Madinah. Rupanya di samping Sayyidina Mus'ab bin Umair ialah Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Apa yang dia buat tak kurang berbanding apa yang dilakukan oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mereka berdua setiap pagi akan mencari kelompok-kelompok orang-orang Madinah, duduk dengan mereka, membacakan Al-Quran dan memberi faham kepada mereka tentang agama Allah. Dan di tangan kedua mereka ini, Islam ramainya di kalangan orang-orang Yathrib atau orang-orang Madinah. Apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi melantik Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum dan Sayyidina Bilal bin Rabah sebagai tukang azan kepada orang ramai, yang mana mereka berdua akan bergiliran azan untuk salat 5 waktu. Dan pada bulan Ramadan khususnya, bismillah, Sayyidina Bilal akan azan yang pertama, mengejutkan orang ramai yang masih tidur untuk bersahur atau bertahajud. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, beliau akan azan menandakan masuknya salat subuh. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam kitab ini disebut yatawakhal fajra fala yukhti'uh. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini dialah yang menanti-nanti masuknya fajar dan dia tak akan salah dalam menentukan telah masuknya waktu subuh. Bagaimana itu boleh berlaku sedang zaman tu tak ada jam macam kita. Zaman tu nak tahu masuk waktu kena tengok di ufuk, di jauh sana, di langit sana ada cahaya yang putih menandakan dari jauh matahari sudah naik. Dan bila nampak cahaya putih itu yang disebut dalam kitab fiqh sebagai al-fajrus sadiq, maka bolehlah azan untuk masuk waktu salat.
sedang dia tidak boleh melihat. Rupanya di sana ada pula orang-orang yang ditugaskan untuk melihat masuk atau berhentinya waktu solat. Masya Allah. Inilah para sahabat Nabi, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Mereka saling bekerja sama. Ada orang yang tugas dia duduk parti. Fajar Sadiq ini muncul. Lalu akan dimaklumkan kepada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum untuk dia terus azan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sehingga di antara ciri-ciri Nabi sangat memuliakan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi pernah berkali-kali disebut bid'a asyrata marratan, belah-belah kali melantik Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum menjadi wakil Nabi di Madinah ketika Nabi SAW keluar dengan para sahabat atas urusan berperang atau berdakwah. Beberapa belah kali. Bid'a asyrata ni antara 13 hingga 19. Kaifal a'ma wa huwa yudirul Madinah. Bagaimana seorang buta boleh mentadbir Madinah ketika keluarnya Nabi SAW. Sedang Nabi kalau sekali keluar perang ke pergi mana ke, bukan dalam tempoh 2-3 hari. Ada ketika memakan masa berbulan-bulan. Ia bukan kerana pandangan mata semata-mata, tapi kerana pandangan hati juga. Masya Allah. Orang yang Allah ambil kedua matanya, Allah ganti dengan kehebatan yang lain. Sering kita lihat orang-orang yang buta menghafal Al-Quran, bahkan hafalan mereka sangat kuat. Masya Allah. Mereka Allah beri nur yang lebih. Kerana mata mereka tidak melihat kepada yang haram, lalu hati mereka menjadi bersih. Dan mereka juga adalah orang-orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Nabi dalam hadis qudsi bahawa firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang man kafaftu anhu basara, siapa yang aku tutup pandangannya, awwadtu lahu bihimal jannah, aku gantikan baginya disebabkan kedua matanya yang buta itu akan syurga. Hani'an lakum, amat beruntunglah wahai orang-orang yang buta. Ketahuilah Allah sangat mengasihi kamu walau tak dapat melihat apa-apa di dunia. Tidak boleh tahu apa beza hitam, putih, biru, merah. Orang boleh cerita lah ni derian. Kan dulu kita duk tahu kuning dengan putih lah. Lalu dia kata oren, merah. Dia pun boleh dengar je. Tapi dia tak boleh tengok. Namun itu bukanlah kehilangan nikmat sebenarnya, kerana sudah dijamin bagi mereka syurga. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Selepas berlakunya peperangan Badar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang mengangkat kedudukan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melebihkan mereka ke atas orang-orang yang duduk tidak keluar berjihad. Supaya memberi galakan, semangat dan motivasi kepada orang-orang yang telah beriman kepada Allah untuk keluar berjihad dengan Nabi bila sahaja diseru dan dipanggil. Maka itu memberi kesan pada diri Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Dan ia menimbulkan rasa terkilan dalam hatinya. Kenapa dia tidak boleh pergi berjihad, sedangkan orang-orang yang berjihad sangat diangkat tinggi kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, law astati'ul jihad la jahad. Aku ni kalau mampu untuk pergi berperang, aku pasti pergi berperang. Kemudian dia meminta dengan hatinya yang sangat khusyuk, tunduk kepada Allah supaya Allah turunkan Al-Quran, menerangkan tentang keadaannya dan keadaan orang-orang yang sepertinya yang dihalang untuk berjihad kerana fizikal mereka. Dia berdoa, Allahumma anzil uzri, Allahumma anzil uzri, ya Allah, turunkanlah keuzuranku, turunkanlah ayat yang menceritakan tentang keuzuranku. Dan Allah segera menjawab permohonannya.
Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan calang-calang orang yang meminta daripada Allah untuk diturunkan ayat yang menceritakan tentangnya, memberi kepadanya satu keluasan untuk tidak keluar berjihad. Subhanallah, alangkah dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Zaid bin Sabit menceritakan, beliau merupakan salah seorang daripada penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi menjadi diam dan kelihatan tenang. Setelah beberapa detik, paha Nabi yang duduk di atas pahaku, Nabi kalau duduk dengan sahabat, Nabi akan rapat dengan sahabat. Nabi sandak paha dia dengan sahabat. Nabi letak sandak paha Nabi atas paha Zaid bin Thabit. Bila turun wahyu, paha Nabi menjadi berat, menekan pahaku, sehingga aku merasakan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat atas dunia ini berbanding paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa wahyu yang sedang turun itu amat berat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika sehingga berpeluh dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi akan menjadi diam memberi perhatian kepada wahyu yang sedang diturunkan oleh Allah melalui Aminil Wahyi Jibril alaihi salam. Kemudian setelah itu Nabi pun terjaga semula, menjadi ringan semula pahaku. Katanya, wahai Zaid, uktub. Fakatabtu, tulis wahai Zaid, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama kedudukan orang-orang yang duduk sahaja di kalangan orang-orang yang beriman berbanding orang-orang yang keluar berperang di jalan Allah. Bangun Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum bila mendengar ayat itu dibacakan. Lalu berkata, ya Rasulullah, fakaifa biman la yastati'ul jihad? Bagaimana pula dengan orang-orang yang tidak mampu berjihad? Selesai saja soalan itu ditanya, Nabi terdiam sekali lagi, pahanya kembali berat menekan pahaku, kata Sayyidina Zaid bin Thabit. Kemudian setelah itu, dia kembali tenang dan dia pun membaca semula ayat yang seterusnya dan berkata, wahai Zaid, tulis dan baca, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Kemudian penghujung tu Allah turunkan lagi ayat penutup, ghairu ulid darar, kecuali orang-orang yang ada keuzuran. Turun pengecualian seperti yang dihajati oleh Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, maka dia menjadi tenang seketika. Moga-moga perbuatannya atau ketidakhadirannya ke medan perang itu ada keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan numpan dirahmati Allah. Namun tidaklah para sahabat mereka bersandar kepada alasan semata-mata. Tidak, itu bukan keadaan mereka. Hatinya sentiasa teringin untuk berjihad dan gugur syahid di medan perang. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar tahun ke-14 Hijrah, Sayyidina Umar berazam untuk menjatuhkan pemerintahan Parsi dan menghapuskan sama sekali sistem penyembahan api agama Majusi dengan menyerang kerajaan Parsi yang begitu besar. Tuan-tuan numpan dirahmati Allah. Sayyidina Umar mengutuskan surat kepada semua gubernur-gubernur yang memerintah di kota-kota yang telah berada di bawah pemerintahan Islam. Katanya, wahai gubernur-gubernurku, beri arahan kepada semua rakyat yang ada senjata, yang ada kenderaan dan ada bekalan. Bawa mereka untuk segera menuju ke Medan Al-Qadisiyah. Dan Sayyidina Umar melantik Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari sebagai panglima perang dalam peperangan tersebut. Maka di antara yang berhimpun di kota Madinah untuk berangkat menuju ke Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah terletak di Kufah atau di Iraq.
Dalam tentera itu ada seorang yang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Apa katanya? Katanya, aku mungkin tidak mampu berperang seperti kamu, tidak dapat melihat musuh seperti kamu. Maka apa yang aku boleh buat ialah kamu serahkan kepadaku bendera atau panji tentera Islam. Aku akan pegang dan peluknya dengan kukuh. Aku akan sentiasa menjaganya. Kamu berperanglah, aku akan pertahankannya dengan nyawaku. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Maka dalam peperangan Qadisiyah yang sangat hebat berkecamuk ini, kemenangan berpihak kepada tentera Islam, tentera Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan di sana ramai yang gugur syahid di kalangan pejuang-pejuang Islam. Di celah-celah mereka yang syahid itu terdapat satu sosok yang sangat mulia, yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh Allah dengan menurunkan ayat Al-Quran membelanya, memberi pengecualian kepadanya. Beliau ialah Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau masih memeluk bendera Islam itu dalam keadaan nyawanya telah habis, telah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maka apa alasan kita yang mata cerah ni, kita yang boleh melihat ni, untuk bersikap sambil lewa, tidak bersungguh-sungguh, tidak mahu mencapai apa yang perlu dicapai dalam hidup kita, dengan agama kita, dengan Tuhan kita, dengan Allah. Maka tidak ada alasan bagi orang yang sempurna penciptaannya untuk berlengah-lengah dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah, ketika kita masih boleh melihat, bacalah Al-Quran. Ketika kita masih boleh melihat, bacalah hadis-hadis Nabi. Ketika kita masih boleh melihat dengan baik, lihatlah kepada yang halal. Pandanglah kepada wajah ayah dan ibu kita yang masih ada, wajah isteri, anak-anak kita, wajah orang-orang alim, orang-orang saleh. Kerana semata-mata memandang kepada mereka adalah pahala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, semoga Allah merahmati mereka dan merahmati kita insya-Allah. Seterusnya kita akan bersama dengan seorang sahabat yang bernama Majza'ah bin Thawr As-Sadusi. Beliau orang yang menumpaskan 100 pahlawan di kalangan Parsi dalam satu pertempuran, bersua muka dengan muka. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.